Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung pada malam ini suratul A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. صدق الله العظيم. Jadi ayat ini bermaksud, wahai Adam, duduk olehmu engkau dan isteri engkau Hawa itu akan syurga. Jadi ayat Qurannya sampai situ. Maka jadi Hawa ini adalah tafsiran Tuhan pengarang kita. Maka jadi Hawa itu daripada tulang rusuk Adam yang kiri, supaya tetap Adam dan berjinak-jinak ia dengannya itu di dalam syurga. Ini sambungan daripada ayat-ayat yang dibaca pada pengajian yang lepas. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menceritakan seberingkas tentang kejadian Nabi Adam alaihi salam serta isterinya dan apa yang berlaku di dalam penghidupan mereka. Jadi kalau kita lihat di awal ayat, Allah Ta'ala menyebut wa ya Adam, wahai Adam. Kalau kita baca ayat Quran daripada awal sampailah ke akhir, kita tak akan jumpa kalimah wa ya Muhammad. Wa ya Muhammad, kita tak jumpa. Kita akan jumpa nabi-nabi yang lain, seperti Nabi ya Adam, wahai Adam, wa ya Nuh, wa ya Lut, wa ya Ibrahim, wa ya Dzulkifli, dan macam-macam lagi nama Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad kita tak jumpa ya Muhammad. Cari dalam Quran tak jumpa kataan ya Muhammad. Maka ulama-ulama kita sebut ini di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyeru dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan ya ayyuhar rasul, wahai rasul.
ataupun ya ayuhan nabi, wahai nabi. Wahai nabi, wahai rasul, mengikut kedudukan dan pangkat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan nama sendiri. Wa ya Adam, macam dalam ayat kita dia. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Duduk olehmu engkau, tinggal oleh kamu dan isteri engkau Hawa akan syurga. Maka jadi Hawa daripada tulang rusuk Adam yang kiri, supaya tetap Adam dan berjinak-jinak ia Adam dengannya Hawa itu di dalam syurga. Jadi dalam kitab kita ini disebut Hawa ni jadi daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Ada sebahagian daripada pandangan ulama bahawa ini merupakan satu simbol sahaja. Ada sebahagian ulama menyebut memang betul hakikat Nabi Adam, Hawa ini dijadikan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Ini menunjukkan bahawa tulang rusuk ni tak ada yang lurus. Kita percaya tulang rusuk ni tak ada yang lurus, semua bengkok. Tulang rusuk bengkok, sifat dia melengkung, bengkok. Kalau kita nak meluruskan dia akan patah. Kalau kita nak buat bagi jadi macam pembaris, dia akan patah. Kalau kita nak biarkan dia bengkok, dia akan terus bengkok. Itulah orang perempuan. Itu adalah orang perempuan. Menurut kebijaksanaan kita, orang laki-laki ini ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini memimpin perempuan. Lelaki ini ketua kepada perempuan, menguasai perempuan. Kerana perempuan ini kalau mengikut sebahagian pandangan dijadikan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk ini sifatnya bengkok. Kalau kita nak luruskan dia, dia akan patah. Kalau nak biarkan dia akan bengkok. Bagaimana kita nak buat? Itu adalah kebijaksanaan sebagai lelaki ini seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Jadi kalau kita lihat dalam rumah tangga, kadang-kadang isteri tak pandai masak gulai. Contoh orang, isteri tak pandai masak gulai, makan isteri kita masak tak sedap. Makan hak mak kita sedap. Makan ada hak orang buat sedap. Hak isteri kita tak sedap. Sebagai seorang pemimpin keluarga, macam mana nak atasi masalah itu? Tapi kalau dia puli-puli bini dia, itu yang kata pimpinan itu, dia puli bini, ni apa, gulai pun tak nak masak. Suasana yang tak baik. Jadi bagaimana seorang pemimpin apabila menghadapi gulai tak sedap, bau gulai tak sedap, belum lagi suasana yang lain lagi, baru kopi tak berapa nak kau, Milo tak apa, ikut selera kita. Itu baru kita kata berhadapan dengan isu makanan yang isteri kita buat tak sedap. Macam mana nak menghadapi masalah ini? Sebagai seorang pemimpin, dia kena bijaksana untuk menguruskan apabila isterinya buat gulai tak sedap. Kita tengok siapa buat sedap. Mak kita buat sedap, ataupun ada orang kampung tua-tua ke mana buat sedap. Lah ni pergi kursus seminggu kat orang tua ni. Lah ni pergi kursus seminggu cara buat gulai. Itu cara dia nak berpimpin. Buat Milo tak sedap, tengok dalam kampung ni siapa pandai buat Milo. Pergi kursus seminggu cara buat Milo.
Macam mana kaedah buat Milo yang betul. Sukatan-sukatannya macam mana. Buat tak sedap, pergi kursus nak buat Milo, kursus nak buat kopi dan sebagainya. Seorang pemimpin, macam mana dia nak menyelesaikan perkara itu. Bukan dia nak menimbulkan masalah. Dah isteri buat, kita kata makanan tak sedap, dia menimbulkan masalah yang kedua, iaitu bermasa muka, itu begini dan sebagainya. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, dia menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah yang ada. Itu baru kita kata dari sudut pemakanan. Dan juga perkara-perkara yang lain. Tengok isteri tak pandai menyimpan. Tengok semua dalam bilik pun semua, itu pun semua. Macam mana seorang pemimpin dia nak mengatasi masalah baju yang banyak dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat isteri ni kadang-kadang dia kerja. Sebahagian zaman ni suami pun kerja, isteri pun kerja. Suami ni dia pejabat dia satu kan. Itu pejabat, ada tempat dia kerja. Isteri ni pejabat dia dua. Tempat dia kerja dan pejabat di rumah dia 24 jam. Jadi kalau balik ke rumah, suami tak buat dah yang minum, tak masak nasi dah. So, isteri ni 2 kali kerja. Di pejabat dia dah kerja sampai pukul 5 petang 4 petang. Balik rumah, pejabat dah pop pula. Jadi dia ni sangat letih daripada lelaki-lelaki. Lagi anak kecil sayang. Lelaki-lelaki ni tidur kadang-kadang tak bagi dah. 3-4 pagi nak bagi susu dan sebagainya. Yang nak bangkit hanyalah isteri sahaja. Tapi bagaimana seorang suami nak memimpin perkara itu untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Kadang-kadang sebahagian daripada suami ini dia hanya boleh tiap sahaja. Ini tak kemat, yang ni tak kemat, macam-macam tak kemat. Tapi dia tak tahu isteri dia dua pejabat di rumah dan di tempat pejabat sana. Jadi bagaimana kebijaksanaan seorang pemimpin, suami ini sebagai seorang pemimpin untuk mengatasi masalah ini menurut kebijaksanaannya. Sebab itu orang perempuan ini dijadikan daripada tulang rusuk. Dia tetap bengkok. Jadi macam mana menurut kebijaksanaan? Sebab itu Nabi SAW menyebut Al-hikmatu dalatul mu'min. Kebijaksanaan itu merupakan barang ciciran orang beriman. Kebijaksanaan itu maknanya benda yang tercicir daripada orang beriman, yang hilang daripada orang beriman. Faman wajadaha, sesiapa yang menjumpainya dapat kebijaksanaan, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang layak untuk mendapat kebijaksanaan itu. Jadi kebijaksanaan ini benda yang tercicir daripada kita. Apabila Allah Ta'ala bagi, itulah hak kita untuk mendapat kebijaksanaan itu. Jadi seorang ketua keluarga ini, dia mesti bijak merancang dan memimpin. Lebih-lebih lagi lah bagaimana dia nak mengatasi masalah isu-isu yang timbul di dalam rumah tangga. Fakula min haitsu syi'tuma, memakan oleh kedua kamu daripada apa-apa makanan yang kehendak kamu. Wala taqraba hadhihi sajarah, dan jangan hampir kedua kamu akan ini pohon dengan makan daripadanya. Fatakuna minadh zalimin, dan sebab jadi kedua kamu dengan makan itu daripada golongan orang-orang yang zalim bagi dirinya sendiri. Jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi Adam, kamu tinggal di sini, nak makan apa makan. Fakula min haitsu syi'tum, nak makan apa makan.
Tak ada larangan kecuali pohon ini sahaja. Wala taqraba, jangan kamu hampir dengan pohon ini. Kalau kamu hampir dan makan daripada buah daripadanya, maka kamu termasuk dalam jumlah orang-orang yang melakukan kezaliman. Dalam ayat ini ada banyak perkara-perkara yang nak disebut. Di antaranya kata ulama tafsir, apa yang dimaksudkan dengan syurga? Adakah maksud syurga selepas daripada berlaku kiamat, ataupun satu penempatan Allah Ta'ala buat kepada Nabi Adam? Maka ulama-ulama membahas banyak perbahasan berdasarkan ayat-ayat tadi. Di sebahagian daripada ulama tafsir menyatakan bahawa syurga yang dimaksudkan ini adalah syurga sebagai satu penempatan kepada Nabi Adam AS, bukan syurga hakiki selepas berlakunya kiamat. Kerana syurga hakiki selepas berlakunya kiamat tidak ada sebarang larangan, tidak ada bentuk larangan, tidak ada bentuk tegahan. Tetapi hak tempat yang Nabi Adam duduk ini terdapat larangan. Apabila terdapat larangan, bukan syurga hakiki yang mana orang-orang beriman yang akan masuk selepas berlakunya kiamat. Jadi kata ulama, syurga ini merupakan satu penempatan untuk Nabi Adam tinggal, dan dijadikan satu pohon. Nabi Adam tidak boleh hampir dengan pohon itu, hampir pun tak boleh. Kalau makan lagi tak boleh lah. Kalau makan buah daripada pohon itu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Yang keduanya, kenapa ulama kata syurga ini bukan syurga yang hakiki? Yang keduanya, Allah Ta'ala menggunakan lafaz uskun. Uskun ini, qala ba'dul arifin, as-sukna takunu ila muddah. Sebut uskun ini merupakan penempatan yang bertempoh, yang ada tempoh. Tempat tinggal ini bertempoh. Sebab itu dalam syurga esok dia tidak bertempoh sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dua perkara ini, maka ulama-ulama tafsir mengambil kesimpulan bahawa syurga ini bukan syurga hakiki, tetapi satu penempatan yang Allah Ta'ala buat untuk Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Yang keduanya, maka ulama-ulama tafsir kita menyebut bahawa orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang yang langgar perintah Allah Ta'ala termasuk dalam golongan orang-orang yang buat kezaliman. Kita ni kadang-kadang nampak zalim ni orang ketuk kepala, orang tikam orang sembelih orang zalim. Tapi kalau orang tak sembahyang tak nampak zalim. Orang tak sembahyang pun zalim juga. Orang tak sembahyang pun jenayah paling besar dalam Islam. Kalau orang tak sembahyang dengan mencuri, besar tak sembahyang lagi daripada mencuri. Kezaliman, jenayah dalam Islam ni, orang yang tak sembahyang ni lebih besar. Tapi dia tak nampak lah, nampak okey lah. Orang tak sembahyang ni nampak okey, tak ada apa-apa. Tetapi dia termasuk dalam golongan orang yang zalim. Walaupun dia bukan Israel, buat zalim kepada Palestin, tetapi tak sembahyang pun termasuk dalam golongan orang yang buat zalim. Ataupun dalam erti kata yang lain, melanggar perintah Allah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Satu hadis Nabi SAW, man taraka fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Sesiapa yang meninggalkan satu kefarduan, benda-benda fardu ni banyak lah.
sembahyang, puasa, zakat, haji, perkara yang wajib, yang lain, ninggalkan satu saja, namanya sudah didaftar, ditulis di pintu neraka. Jadi dalam ayat ini nak menjelaskan kepada kita bahawa fatakuna minadh zalimin, mereka berdua termasuk Nabi Adam dan Hawa termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim ini apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu benda yang kedua yang nak disebut oleh ulama. Yang ketiganya, apabila ada satu larangan, maka ini merupakan satu benda yang sangat syaitan suka. Bila ada benda yang dilarang, benda yang dilarang ni syaitan cukup apa orang ni menghasut dan menyuruh orang untuk buat. Jadi apabila Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam di tempat ini, maka dan ada satu larangan, maka di sinilah menjadi sasaran kepada syaitan, bagaimana dia nak menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa ini di dalam benda yang dilarang. Sebab itu benda yang dilarang ini sangat-sangat kita dalam kehidupan kena ambil perhatian. Sebab ini tempat perhatian syaitan, tempat perhatian syaitan. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima, supaya menelanjang, maka was-was bagi keduanya oleh syaitan iblis itu, supaya menelanjang ia iblis bagi keduanya barang yang ditutup daripada keduanya. Syaitan ini, iblis ini, dia memang cukup mengetahui, dia cukup tahu apabila seseorang itu melanggar perintah Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, kebesaran, keistimewaan yang diberikan akan gugur secara otomatik. Sehingga bukan setakat keistimewaan, pakaian pun gugur otomatik sehingga tak dapat. Jadi iblis ini macam mana dia nak menggunakan ialah menggunakan istilah menelanjangkan keduanya untuk menggugurkan segala kebesaran yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam dan Hawa ini, sama ada kebesaran dan pakaian nak bagi lurus semua. Maka ulama-ulama sebut, kalau kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan mencabut hak-hak keistimewaan, seperti tanda orang beriman, tanda orang saleh, tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala cabut, ataupun Allah Ta'ala cabut dalam bentuk yang lain, dan macam-macam lagi apabila seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan tahu itu. Fawaswasa lahuma syaitan, kenapa? Liyubdiya lahuma, supaya nak membuang semua kebesaran dan keistimewaan yang Nabi Adam dapat. Jadi oleh kerana iblis ni dia tengok kehidupan Nabi Adam dalam syurga. Iblis ni dia pandai, memang pandai lah. Dia memang orang pandai. Nabi Adam ni hari-hari tengok malaikat dan melihat malaikat dalam rupanya yang asal. Dan malaikat ini dia sangat hebat. Malaikat ini tak dapat dibayangkan kehebatan malaikat. Cuma yang disebut oleh Nabi SAW, kita dah sebut juga sekali dulu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj,
apabila Nabi melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asal mempunyai 600 sayap. Macam mana sayapnya, wallahu ta'ala a'lam. Kita ni kadang-kadang sebut sayap, duk teringat burung ataupun kabar kurang. Sayap ni macam-macam jenis. Macam mana sayap malaikat, tidak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Dan mereka yang pernah lihat, seperti Nabi SAW. Satu sayap dibuka, bumi terlindung. Satu sayap malaikat Jibril buka, bumi tak nampak. Bukan lagi 600 sayap buka, satu baru buka. Tu ada yang lebih besar, yang lebih hebat daripada itu lagi. Jadi Nabi Adam ini, apabila dia melihat perkara itu, dia teringin nak jadi macam malaikat. Dia teringin nak jadi macam malaikat. Dan dia pun dapat maklumat bahawa malaikat ini kekal sampai ke hari kiamat. Dia tidak mati. Jadi dua faktor ini, hasrat Nabi Adam dan Hawa ini nak jadi macam malaikat dan nak kekal hidup sampai ke hari kiamat. Sebab tu berkata Hasan Basri ini seorang ulama yang pakar di dalam bidang ilmu tafsir. Dia di kalangan ulama at-tabi'in. At-tabi'in ini maksudnya ulama-ulama yang belajar dengan sahabat Nabi SAW. Yang mana ulama-ulama belajar dengan sahabat Nabi SAW, maka mereka ini digelar sebagai at-tabi'in. Sahabat ini ialah mereka yang belajar dengan Nabi SAW, beriman dengan Nabi, mengaji, berjumpa dengan Nabi secara jaga. Berjumpa dengan Nabi secara jaga. Kalau kita kata orang yang hidup di zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, tapi beriman dengan Nabi, dia bukan sahabat. Sahabat ini mesti berjumpa secara jaga dengan Nabi SAW. At-tabi'in pula ialah mereka yang berjumpa dengan sahabat Nabi SAW, belajar dengan sahabat Nabi SAW, maka mereka ini digelar sebagai at-tabi'in. Jadi Hasan Basri ini di kalangan ulama di dalam kelompok at-tabi'in. Dia berkata, alima Adam alaihi salam anna al-malaikah la yamutu ila yaumil qiyamah. Nabi Adam ni tahu bahawa malaikat ini dia tak mati sampai hari kiamat. Macam kita lah. Kita kalau kadang-kadang tengok orang yang hebat, teringin nak jadi macam dia. Tengok orang tu hebat, teringin nak jadi macam dia. Tengok dia ni dengan alimnya, dengan ilmu banyaknya, dengan macam-macamnya, kalau aku jadi macam tu pun bagus. Tengok kawan dia pula, teringin nak jadi macam tu. Ini naluri manusia. Dia tengok orang yang baik, setengah yang baik, seronok jadi benda baik. Kadang-kadang manusia juga tengok hak tak baik, dia seronok juga. Tengok penyanyi hebat nak jadi penyanyi, tengok penari hebat nak jadi lagu penari. Jadi itu bagi naluri manusia. Bila tengok benda yang hebat, yang dia suka, dia teringin nak jadi macam tu. Nabi Adam pun dia teringin nak jadi macam malaikat. Sebab malaikat ini tak mati sampailah hari kiamat. Hari kiamat baru mereka mati. Jadi Allah Ta'ala melebihkan malaikat dengan, kita kata, tubuh badan yang hebat, dengan karamah, dengan kekuatan yang amat luar biasa. Ini hasrat Nabi Adam. Hasrat ini iblis tahu. Hasrat ini iblis tahu. Macam kita dalam masyarakat, iblis tahu hasrat kita apa, nak apa. Kadang-kadang nak jadi kaya,
ketika hasrat dia nak jadi kaya. Kadang iblis tembak melalui rasa, tembak melalui penyelewengan. Dia masuk tu duit. Tambah pula dia bahagian menjaga duit. Bagilah idea yang macam-macam, hidup ini dan sebagainya. Jadi hasrat ini iblis tahu. Ini sebab itu kalau kita tengok ayat selepas daripada ayat itu, Allah Ta'ala menyebut wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Ini Allah Ta'ala rakam perkataan iblis dalam Quran. Kata iblis, tiada tegah kedua kamu oleh Tuhan kamu daripada makan ini buah, melainkan kerana tidak suka bahawa jadi kedua kamu malaikat, atau kedua jadi kedua kamu daripada jumlah orang yang kekal di dalam syurga. Jadi iblis ini pergi jumpa dengan Nabi Adam AS, menyerupai orang tua. Dia kata pada Nabi Adam, kamu tahu ke tidak kenapa Allah Ta'ala larang kamu berdua ni makan pokok, pokok buah daripada pokok itu? Nabi Adam geleng kepala, kata tak tahu. Kalau kamu nak tahu kenapa, inilah ayat yang Allah Ta'ala rakam ucapan iblis kepada Nabi Adam. Tuhan kamu ni tegas sebab Tuhan kamu ni tak mau kamu jadi malaikat. Sebab iblis dah tahu hasrat Nabi Adam, dia serang hasrat itu. Allah Ta'ala tak nak kamu jadi malaikat, illa an takuna malakain. Allah Ta'ala tak suka menjadikan kamu berdua ni malaikat, kamu dengan isteri kamu. Au takuna minal khalidin, ataupun kamu nak kekal di dalam tempat ini. Kalau kamu nak jadi malaikat, makanlah buah tu. Buah ni ialah untuk orang nak jadi malaikat, ataupun buah ini untuk orang yang kekal dalam syurga tempat kamu tinggal. Kalau kamu nak jadi malaikat, kalau kamu nak kekal, kamu makanlah buah ini. Apa orang panggil, ulama-ulama kita sebut, apabila keinginan bertembung dengan larangan. Satu tajuk, keinginan bertembung dengan larangan. Kita inginkan sesuatu, tetapi keinginan itu dilarang. Keinginan kita ini dilarang. Kita nak kepada duit, tapi duit itu dalam bentuk yang haram. Yang halal tak ada masalah. Duit itulah bentuk yang haram. Kita inginkan seorang perempuan, tapi dalam bentuk larangan, kecuali yang dihalalkan. Kita teringinkan sesuatu perkara dalam bentuk mencuri contohnya. Itu keinginan, tapi larangannya mencuri. Teringinkan sesuatu, tapi mengambil hak orang, mengambil hak orang lain. Sebab tu saya bila baca ayat ni sebut pada pelajar-pelajar, kisah keinginan dengan larangan. Keinginan bertembung larangan. Teringin, pelajar ni biasa sentiasa mesti diperingatkan dari masa ke semasa. Tidak dia tak nama budak-budak sekolah mana pun, sentiasa kena peringat, diingatkan sentiasa. Ada seorang waris itu mai, dia cakap dengan guru kelas sekolah saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, cikgu,
anak saya ni waktu asyak buka semayang 6.30 lambat, kadang lambat. Tiap waktu semayang lambat. Sekolah buat program buat di sekolah, duduk di asrama, dia buat bayar macam mana. Dia nak kena kat sekolah. Tapi cikgu tu main lah cerita. Cikgu tu main cerita, ustaz tadi waktu main jumpa saya, dia beritahu gini. Jumpa kita ada orang 6.30 di rumah, waktu cuti balik asrama. Itu tanggungjawab mak bapak lah. Kan tanggungjawab. Kalau bila anak duduk di rumah, bapak mak ayah lah kena suruh dia sembahyang. Sebab anak-anak ni sentiasa kena peringat. Sentiasa. Nama budak ni dia mesti kena peringat. Diperingatkan sentiasa. Tengok anak tu, tengok TV. Dah azan dah masuk. Apa tutup TV, apa pergi surau. Apa tutup TV, apa pergi masjid. Apa tutup TV, apa sembahyang. Itu ibu bapa lah di rumah. Itu bukan tanggungjawab sekolah orang. Di sekolah orang, dia sentiasa diperingatkan kepada, bukan kata belajar, kadang-kadang orang besar pun kena peringat. Orang besar pun kena peringat. Sentiasa diperingat tentang masa dan sebagainya. Jadi keinginan larangan, keinginan pelajar ni pun banyak. Kadang-kadang, contoh sekolah saya senang, latar belakang pelajar ni berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana. Jadi hak kaya ni dengan barang-barang yang canggih-canggih lah. Kasut buk sampai 300, kasut buk 400. Sebab ayah dia gaji sampai 20,000 sebulan, boleh beli 15,000 gaji, 10,000 sebulan. Jadi yang hak ayah yang kerja yang tak sampai ni 1,500 sebulan. Tak ada juga kasut buk 300 apa, sepak bola 300 setengah, 300 setengah punya kasut. Kalau pak yang ada duit banyak tak apa, ni sebab duit banyak. Ini ayah dia kerja driver lori saja, gaji 1,300, 1,500. Jadi keinginan tinggi. Apa berlaku? Curi kasut kawan, ataupun paksa bapak suruh beli. Jadi macam-macam. Itu kita peringkat pelajar. Begitu juga kadang-kadang berlaku dalam masyarakat keinginan dan larangan. Inginkan sesuatu, tapi benda yang dilarang, benda yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan nak serang yang tu. Jiwa-jiwa yang macam tu syaitan nak serang. Dia tahu budak ni teringin je. Tengok ambil letak dalam Al-Bari'ah, syaitan bisik itu gini-gini dan sebagainya. Jadi syaitan ni dia bagi idea yang macam-macam. Kita ada seorang pelajar tahun lepas tu, bapak dia kerja stop hilang. Tengok kawan ada handphone, beli handphone Samsung harga 4,500 lebih kurang gitu lah. Balik saya bapak suruh beli budak perempuan. Pak pun main sekolah. Pak pun main sekolah. Mana saya ada duit tak? 500 lebih gaji saya pun 1,000 lebih lah. Nak makan adik dia ada orang, kita pun panggil dia. Keinginan, macam-macam keinginan. Kadang-kadang keinginan ini walaupun bukan larangan, tapi keadaan yang tak mengizinkan. Keadaan yang tidak mengizinkan. Sebab tu kadang-kadang orang berhutang sampai bank ligan, kad kredit 2-3. Saya ada kawan, tak tahulah, mungkin dalam borang tu dia tulis nama kita, dia tak beritahu. Kad kredit dia tu telefon tiap hari cari orang
jumpa. Saya pun pergi jumpa dia, hang ni mengang guna kad kredit online atau dia belanja banyak mana, wallahu ta'ala alam. Bila kita tanya, dia tak mahu kita tahu. Keinginan yang tinggi berbelanja sampai 2-3 kad kredit, lepas tu tak mau bayar pula, tak mau bayar. Ada macam-macam itu cerita keinginan, banyak keinginan. Tengok orang pakai kereta ini, kereta. Tengok orang renovate rumah, teringin nak renovate rumah. Tengok orang bini 2, teringin nak bini 2. Dia macam-macam keinginan. Ini berlaku keinginan Nabi Adam. Keinginan inilah yang menjadi sasaran syaitan. Kalau keinginan itu kita penuhi dengan saluran Islam, dengan betul, tak ada masalah. Kita teringin kereta, beli betul kereta yang sah, tak ada masalah. Kita teringin handphone, tapi betul caranya. Ini keinginan yang dilarang, yang tak betul. Keinginan yang terlarang, yang tidak betul. Sebab tu hutang ini bahaya. Hutang ini sangat bahaya. Sebab Nabi kata nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqda dainuhu. Roh orang beriman digantung, ataupun dalam bahasa sekarang di-KIV-kan oleh Allah, sehinggalah waris dia selesai. Dia beriman kepada Allah, sembahyang, puasa baik, amanahnya, tapi tabiat hutang tak boleh tinggal. Hutang tak bayar, dia mati. Dalam keadaan dia berhutang, dalam keadaan dia mempunyai hutang dengan kawan, dengan syarikat tertentu, dengan bank tertentu. Dia ada hutang. Walaupun dia beriman kepada Allah Ta'ala, roh dia Allah Ta'ala tak terima. Mu'allaqatun, digantung, di-KIV-kan oleh Allah Ta'ala. Bila? Hatta yuqda dainuhu, bila selesai waris dia bayar. Anak dia bayar, isteri dia bayar, pihak insurans bayar. Ada setengah kereta, bila mati kena bayar. Tak kira lah siapa bayar, tapi ada orang selesai. Hatta yuqda dainuhu. Kalau rumah ada insurans bayar, hak tak ada insurans, waris dah kena bayar, anak dia kena bayar, ataupun kawan, kalau kawan yang baik hati nak tolong bayar, ataupun nak halalkan pulang. Tapi diselesaikan. Kalau tak selesai, maka walaupun dia orang yang beriman, sebab tu Nabi sebut nafsul mukmin. Ada mukmin, orang beriman pun di-KIV-kan. Allah Ta'ala tidak meletakkan rohnya bersama roh orang-orang beriman. Tak lain. Bila selesai, bawa kita dalam kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kesan daripada hutang. Sebab tu bila berlaku kematian, bila berlaku satu kematian, kalau si mati meninggalkan duit, meninggalkan harta, maka harta si mati ini boleh dibuat 5 perkara saja. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab lain 4 saja. Mazhab Imam Syafi'i dia 5. Yang pertamanya, apabila berlaku kematian, duit si mati untuk tajhizul mayyit, menyelenggarakan kematiannya, beli kafan, beli keranda, proses untuk nak dia bawa kubur daripada mula sampai habis, ambil duit si mati, harta dia. Kalau dia ada harta, orang yang berharta,
Ulama memasukkan upah mandi dan upah korek kubur dalam boleh bayar duit isi mati. Tapi sembahyang tak masuk. Ulama tak masukkan duit upah orang bayar atau isi duit lain. Tak boleh ambil duit isi mati. Dia tak termasuk di dalam maksud tajhizul mayyit. Tapi kalau duit upah orang mandi mayat, kalau ni 120 pun, kemudian korek kubur, korek kubur, upah orang korek kubur, boleh diambil duit isi mati. Tapi kalau sembahyang tak boleh. Bayar kena ambil duit lain. Sama ada duit khairat kematian dia, ataupun duit siapa-siapa, duit anak-anak, ataupun duit orang tekah pas dia mati. Duit dia tak boleh. Kemudian buat kenduri dia pun tak boleh ambil duit dia, tak termasuk. Kalau buat juga kenduri ambil duit dia pun dia haram. Ambil duit ayah dia untuk buat tikap apa, untuk berapa ribu duit ayah di bank, buat kenduri kamar tu 23, tinggal tak boleh pahala, tak boleh pahala tu, boleh dosa. Sebab ambil duit isi mati. Dia tak termasuk dalam maksud tajhizul mayyit. Tajhizul mayyit menyelenggarakan mayat, kain kapan dia, apa semua peralatan dia dengan hak nak mandi tu, dengan kerandanya, tajhizul mayyit. Bila ada duit dia digunakan untuk tajhizul mayyit, kemudian ada baki, maka kena bayar hutang dengan Allah. Imam Syafi'i meletakkan kena yang peringkat kedua, kena bayar hutang dengan Allah Ta'ala. Dia kena ikut susunan. Tak boleh bapa ataupun siapa-siapa mati, anak nak rahib tak boleh. Dia kena ikut susunan, tertib. Duit lebih barulah pergi cari ikut ayat tak keluar zakat lagi, tak ada nak keluar zakat, meninggal dunia. Ambil padi, kalau ni orang nak ambil padi, dah ambil padi, tak ada nak keluar zakat. Jadi kena keluar zakat, zakat padi, ataupun ada fidyah apa-apa yang tak ada nak dibayar fidyah, bayar dengan duit si mati. Ataupun ada kifarat, kifarat sumpah ke, ada kifarat apa nama jima dan siang hari Ramadan ke, dan sebagainya. Itu dibayar daripada duit si mati. Yang ni isteri kena tahu, ataupun anak-anak kena tahu. Kemudian bila dah habis bayar hutang dengan Allah Ta'ala, ada duit lagi, baru bayar hutang dengan manusia. Bayar hutang dengan manusia. Kali perbezaan pandangan Syafi'i dengan pandangan ulama-ulama lain. Ulama lain dia tidak memecahkan hutang. Tak kira lah hutang dengan Allah ke dengan manusia ke, sekali. Tapi Imam Syafi'i dia pecahkan hutang tu dengan Allah, dengan manusia, ikut tertib. Tapi ulama lain dia tak pecahkan, dia kata hutang. Tak kira hutang manusia ke, hutang dengan Allah Ta'ala ke, bayar sekali. Jadi yang ketiganya ni hutang dengan manusia. Kalau bapa dia ada hutang motor, mati, bayar hutang motor tak habis. Jadi kena ambil duit hak peninggalan dia lah bayar. Kecuali lah ada proses perbincangan dan sebagainya, anak nak ambil, siapa nak beli dan sebagainya. Mana jadi selesai hutang, selesai si mati. Hutang pak dia pakai kad kredit, kena bayar, habis tu kad kredit bapak dia. Hutang, tak kira lah hutang apa, hutang dengan manusia. Bapak dia makan minum di kedai, bila makan tulis buku,
Bila makan tulis buku, anak kena pergi bayar. Ataupun setengah kampung tu bila pergi kedai runcit, bila ambil barang, tulis buku, ikut bulan baru bayar. Jadi bila bapak dia mati di tengah-tengah tu, kena pergi cari kedai runcit, kena pergi bayar semua. Saya agak pula kira saya dah tahu pak saya macam tu, dia ada bayar. Kat saya pak dia tu rajin main bayar, pak dia tu rajin main kuliah masjid, pak dia ni kira orang bagus, anak pula tak mau bayar, roh bapak dia tergantung. Tergantung. Tak sebelah, tak bayar juga. Anak pun tak mau bayar, bini pun tak mau bayar, semua tak mau bayar. Sampai hari kiamat, siapa pun tak bayar. Bila siapa pun tak bayar, Allah Ta'ala akan mengikut kaedah akhirat. Kena bayar, tetap kena bayar. Pahala dia kena bayar. Pahala bapak dia sembahyang dulu, dia puasa dulu, Allah Ta'ala akan kira hutang 1000. Tapi tak ada lah RM di akhirat. Bentuk-bentuk currency dunia ni tak ada di akhirat. Mata wang semua tak ada di akhirat. Cuma mata wang amal soleh. Amal soleh tu nak kena bayar. Menurut Imam Qurtubi dalam kitabnya nama Tazkirah, Imam Qurtubi ni dia ada kitab yang bernama kitab tu Tazkirah, tebal dia tebal Quran. Dia kata kalau orang, siapa yang menghutang dengan nilai yang rendah, belum membayar hutang itu beberapa kali solat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Beberapa kali solat, nilai yang rendah, tak sebulan berapa nilai rendah tu. Di zaman Imam Qurtubi nilai rendah macam mana, wallahu ta'ala a'lam. Zaman dia apa nama, di Turki dulu. Dan nilai rendah itu disebut oleh Imam Qurtubi nilai yang rendah. Tapi maksud nilai rendah itu tak tahulah macam mana. Allah Ta'ala akan buat hukuman nanti di akhirat. Kena bayar beberapa kali sembahyang yang diterima. Sembahyang yang diterima. Kalau hutang sampai 10,000, tak ada 10,000, ni bukan nilai rendah, senilai yang rendah. Apa nilai rendah? Wallahu a'lam. Itu kalau anak dia tak selesai, isteri dia tak selesai, tak ada siapa selesai, maka akan dibayar pahalanya. Maka kawan yang bagi hutang tu dapat pahala, dapat pahala kalau tak selesai. Sebab tu hutang ini sebelum mati kadang-kadang orang akan tanya, minta halalan semua, minta hutang si mati apa semua. Kalau dia nak halalkan, halal. Kalau dia tak mahu sampai 10,000 hutang, tak tahu nak halal ke. Sebab tu dalam Islam ni hutang dia kena tulis. Hutang dia kena tulis. Hutang, kawan hutang nak pinjam 100, tulis. Dengan hutang 100 han sign. Hutang. Awak tak percaya ke? Bukan tak percaya, Islam suruh tulis ni. Dia bayar, sign, bayar. Tak kira dia kata bayar, dia kata tak bayar, dia macam-macam. Itu kalau sekiranya hutang dengan manusia, tak ada siapa bayar. Kalau waris dia bayar, maka roh dia akan dimasukkan. Itu orang beriman. Kalau orang tak beriman hutang, tak kenal. Ini orang yang beriman sembahyang, yang beriman yang hutang, itu pun roh dia dikiaibikan oleh Allah Ta'ala. Ini hutang dengan manusia. Lepas ni yang keempat, wasiat. Kalau bapak dia ada wasiat, ni kalau bapak mati ni, tanah ni separuh ni nak akan taujung tu, bapak dia banyak akal, nak bagi kat surau, wasiat dah kat anak dia. Jadi bila bapak dia mati, kena bagi kat surau. Bapak dia wasiat, wasiat dia kena tulis. Wasiat kena tulis. Ni bapak, kalau bapak mati besok ni, duit dalam bank ni 3,000 ni bapak bagi kat surau. Bapak dia ada wasiat apa-apa yang tepat, dia tak boleh sembunyi.
Dia tak, anak tu tak boleh sembunyi, isteri pun tak boleh sembunyi. Dia berlaku satu kes. Ada satu ekar tanah, seekar tanah kepala batas di belah lahap minyak sana. Ayah dia wasiat dulu, orang dulu dia wasiat dulu, tanah ni bila ayah dia mati nak bagi wakaf tak mesti. Ayah dia memang banyak tanah, setiap anak semua dah bagi dah. Setiap anak dia tu dia bagi tanah dah. Anak pertama bagi tanah, sampai anak habis semua bagi tanah, semua ada tanah dan semua Allah. Cuma yang hak ni dia nak bagi sahab kuat sikit lah bila mati. Nak bagi kat masjid, wakaf bagi kat masjid. Dia tanah tu tak nak rendah. Maknanya kalau masjid buat apa-apa bagi dekat orang, buat bedang tu, upah dia mesti masuk tabung masjid. Macam kemudian bagi ke anak sulung dia jaga. Masa tu dia pun dah talaran, anak sulung dia jaga. Saya pun tak pasti zaman tu kalau wakaf kat masjid akan dipegang oleh Majlis Agama Islam macam mana dia tahu. Majlis Agama Islam akan pegang. Itu bapak dia tutup tak setuju. Jadi bapak dia kata sementara tu pun nama hantu pun nama anak telur dia, sebab tak mau wakaf tu kat masjid nak di mana wakaf tu dipegang oleh Majlis Agama Islam. Lepas tu ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal dunia. Sampai ayah dia meninggal dunia, selang beberapa tahun, anak sulung pun meninggal dunia. Isteri ni tak mau. Dia kata dah nama lelaki dia. Sampai itulah tak boleh. Sampai sekarang ni tak boleh. Waktu kata Pak Mentua dah wasiat, semua orang dengar. Semua orang dengar. Semuanya nama je. Nama je. Jadi kalau di mahkamah kita pada yang berlaku ya, sebab nama lelaki dia. Ayah dia wakaf, semua anak-anak. Anak dari orang, semua anak dari orang. Dan juga ada orang-orang kampung yang tidak. Dia boleh pandang harta ni lupa. Jadi dia pegang sampai ke tahun ni. Jadi yang orang tua ni dengan harapan dia wakafkan masjid dalam semua boleh dapat. Sebab anak-anak dia semua orang tinggal dia pada anak-anak dia. Jadi harta ni mati yang keempat ni adalah wasiat. Kalau dia wasiat tu bagus. Pada itu tak nama tapi dia memang tak wasiat. Mungkin dia itu orang yang dia nama dan sebagainya. Tapi dia hasrat dia memang dia tak wasiat. Dan dia beritahu dalam Islam. Dia beritahu dalam Islam, dia wasiatkan dalam Islam. Jadi anak ni kena faham. Dia kena bagilah kepada masjid. Dan semua kena faham, kena bagi kepada masjid. Pakai dia punya bekalan amal soleh dosa sampai pada kiamat. Jadi wasiat ini harta yang perkara yang keempat untuk kita nak selesaikan harta sebagai yang kelima Rabu Farad. Dah habis buat 1 sampai 4 perkara